Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya akan membuat pembentangan kertas kerja yang bertajuk Historiografi Penubuhan Program Plastafis di Universiti Teknologi Mara berpandukan model ADI. Kertas ini adalah penulisan bersama Dr. Najahuddin Latih dan Dr. Ghafuruddin Hajiddin, dan saya mewakili mereka untuk membuat pembentangan. Tujuan kertas kerja ini adalah untuk merekodkan sejarah penubuhan program Plastafis di UiTM supaya dapat dijadikan rujukan pelbagai pihak pada masa hadapan. Program ini dinamakan Plastafis, ialah yang dibangunkan khusus ataupun structured program bagi membolehkan para pelajar lepasan sekolah tahfiz ataupun institusi tahfiz yang memasuki UiTM untuk mengekalkan hafazan mereka dan dapat meneruskan hafazan mereka sehingga mereka menamatkan pengajian di UiTM. Metodologi kajian. Kajian kertas kerja ini menggunakan model ADI yang dibangunkan oleh Ellison Rosset 1987 yang melibatkan 5 fasa, iaitu fasa A pertama analisis, D design, D kedua development, dan I implementation, serta E evaluation. Namun begitu, dalam kertas kerja ini penulis memilih untuk menggunakan pakai model ADI yang telah dikembangkan oleh Michel Molenda 2008 dengan memberikan fokus kepada 3 fasa saja, iaitu fasa analisis, design dan development. Dan data dikutip daripada dokumen-dokumen rasmi UiTM seperti kertas kerja dan minit mesyuarat Senate, mesyuarat eksekutif ataupun MEU, Jawatankuasa Pembangunan dan Kewangan JKP, Jawatankuasa Kurikulum Hal Ehwal Pelajar, dan juga mesyuarat pengurusan ASIS dengan menggunakan kaedah analisis kandungan ataupun content analysis. Dapatan daripada kajian ialah hasil penelitian terhadap dokumen prima di UiTM dan observasi penulis sendiri yang terlibat dengan pembangunan program Plastafis ini mulai Oktober 2017 hingga September 2018. Dan dapatan ini boleh dibagi kepada 3 fasa, iaitu fasa analisis keperluan, kedua fasa reka bentuk, dan ketiga fasa pembangunan. Fasa pertama, fasa analisis keperluan, di mana berdasarkan pemerhatian terhadap pelajar tahfiz yang gagal mengekalkan hafazan mereka, maka wujud satu keperluan atau timbul kerisauan dan juga keperluan untuk mewujudkan satu program pelajar yang memasuki UiTM yang ada latar belakang tahfiz perlu mengekalkan hafazan mereka. Dan kita tidak mahu bila mereka keluar daripada UiTM, hafazan Quran mereka hilang. Justru itulah pihak ASIS yang terdiri daripada dekan dan beberapa pensyarah lain melibatkan penulis kertas kerja ini membuat perbincangan termasuk dengan pihak pengurusan UiTM dan juga pihak luar. Dan pihak luar secara khusus ialah PINTA, iaitu PINTA adalah gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan yang mempunyai 591 buah institusi tahfiz yang menjadi ahli PINTA kebangsaan ini. Di peringkat UiTM, di mana pihak ASIS telah membuat kertas kerja selepas membuat perbincangan dengan pihak PINTA, di mana pihak PINTA telah memberi kerjasama untuk membantu
macam mana UiTM melaksanakan program PlusTafiz. Dan di peringkat UiTM, pihak ASIS telah membuat perbincangan dengan pengurusan tertinggi UiTM, iaitu khususnya Naib Chancellor UiTM pada masa itu, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said. Dan beliau telah bersetuju supaya cadangan Kertas Kerja cadangan dibawa kepada mesyuarat eksekutif UiTM dan seterusnya kepada mesyuarat Senat. Hasilnya, mesyuarat Senat kali ke-228 pada 10 Oktober 2017 telah meluluskan pelaksanaan program PlusTafiz ini. Dan ini selaras dengan hasrat kerajaan juga untuk melahirkan golongan profesional tahfiz. Susulan daripada kelulusan Senat itu, pihak ASIS telah merangka beberapa cadangan untuk pemantapan hafazan bagi pelajar PlusTafiz di UiTM ini, iaitu dengan mewujudkan program khas untuk mengekalkan pelajar-pelajar mengekalkan hafazan, dan kedua, menempatkan pelajar-pelajar di kolej kediaman yang khusus, dan ketiga, mewujudkan program fast track SPM, iaitu pelajar yang belum ada SPM, kita hendak memberi peluang mereka mengambil SPM secara fast track, iaitu dengan belajar setahun untuk mereka merangkumi silibus tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 bagi membolehkan mereka mendapat keputusan SPM dan memasuki UiTM. Dan juga melibatkan kerjasama dengan Pintar untuk temuruga pelajar dan juga memberi guru-guru yang membuat tasmid. Manakala fasa kedua, iaitu fasa reka bentuk, yang melibatkan 4 fasa penting, iaitu pertama, mesyuarat membincangkan beberapa isu program khas tahfiz seperti tawaran kemasukan, kursus kurikulum, penempatan di kolej dan sebagainya. Di peringkat ini, di peringkat reka bentuk, ia melibatkan beberapa bahagian dalaman UiTM yang penting, iaitu bahagian awal pelajar, bahagian awal akademik, bahagian penglibatan pengambilan pelajar dan kolej. Ini di kerjasama yang baik telah diberi oleh pihak TNC, HEA, TNC, HEP dan juga pengarah pengambilan pelajar dan juga kolej sendiri. Seterusnya fasa ketiga, iaitu fasa pembangunan. Fasa ini melibatkan tindakan seluruh sistem UiTM untuk menjayakan pelaksanaan program PlusTafiz ini. Pertamanya dengan mewujudkan pusat PlusTafiz, di mana pihak ASIS telah menjadi sekretariat bagi program PlusTafiz, dan pihak pengurusan ASIS telah membawa Kertas Kerja memohon kelulusan pihak pengurusan UiTM untuk melebuhkan program pusat PlusTafiz, dan juga mewujudkan pengambilan pertama bagi pelajar PlusTafiz ini pada September 2018 yang melibatkan 340 orang pelajar, melibatkan kampus Shah Alam dan kampus sebelah kampus Cawangan. Di samping itu juga melalui pusat PlusTafiz ini, pihak pengurusan ASIS telah memohon kelulusan menubuhkan tabung amanah PlusTafiz. Tujuan tabung amanah PlusTafiz ini ialah bagi membiayai program-program yang akan dijalankan oleh pusat PlusTafiz, dan juga membayar allowance guru-guru ataupun pentasmid yang mendengar hafazan-hafazan pelajar ni boleh dibayar allowance daripada tabung amanah ini. Jadi sumber tabung amanah ini adalah daripada sumber dana zakat korporat, yang kita minta kelulusan 2/8 daripada dana zakat korporat ini dimasukkan ke dalam tabung amanah PlusTafiz. Kesimpulannya, kajian ini telah berjaya mencapai objektif melalui 3 fasa yang disebutkan, dan diharap kajian ini membuka laluan untuk para penyelidik yang pada masa hadapan untuk membuat kajian seterusnya ataupun kajian lanjutan yang melibatkan fasa pelaksanaan dan juga fasa penilaian. Mudah-mudahan dengan adanya kajian-kajian ini,
pelaksanaan program PLAS Tahfiz di UiTM dapat diperbaiki dan ditambah baik supaya dia dapat memberi manfaat kepada pelajar dan dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.